Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-46. Ya. Bila kita dikalahkan, adakah kita putus harapan? Atau bila kita dalam penderitaan di tempat yang seperti gurun, adakah kita sempat menikmati berkat Tuhan dalam bencana atau penjara yang kita ingat itu? Mari kita mendengar Yeremia 46. Mesir dikalahkan di Karkemis. Okey, mari kita bermula. Tuhan berfirman kepada aku tentang bangsa-bangsa, bermula dengan Mesir. Demikianlah firman-Nya tentang tentera Raja Nekho dari Mesir, yang telah dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babylon di Karkemis, perhampiran sungai Efrat, pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim sebagai Raja Yahuda. Para panglima tentera Mesir memekik, "Siapakah perisai kamu? Dan marahlah untuk bertempur. Pasanglah abah-abah pada kuda dan tunggangilah kuda kamu. Berbarislah dan pakailah topi besi. Asahlah tombak kamu. Pakailah baju ziarah kamu." Tuhan bertanya, "Tetapi apakah yang aku nampak ini?" Mereka mundur ketakutan. Tentera mereka dipukul mundur. Mereka lari secepat mungkin. Mereka tidak berani menoleh kerana sangat ketakutan. Mereka yang berlari dengan pantas tidak dapat melepaskan diri. Askar-askar tidak dapat melarikan diri. Mereka tersandung dan jatuh di utara dekat sungai Efrat. Siapakah yang naik seperti air sungai Nil, seperti sungai yang membanjiri tebingnya? Itulah negeri Mesir, yang naik seperti sungai Nil, seperti sungai yang membanjiri tebingnya. Negeri Mesir berkata, "Aku akan naik dan menggelamkan dunia dan akan memusnahkan kota-kota dan penduduk di sana. Perintahlah kuda untuk pergi dan kereta-kereta kuda untuk bergerak laju. Kirimlah askar-askar, orang dari Ethiopia dan Libya yang membawa perisai dan juga penanah mahir dari Lydia. Inilah hari Tuhan, Raja yang Maha Kuasa. Hari ini Dia akan membalas dendam. Hari ini Dia akan menghukum musuhnya. Pedang Tuhan akan makan mereka sehingga kenyang dan minum darah mereka sehingga puas. Hari ini Yang Maha Kuasa menyembelih korban-korbannya di utara dekat sungai Efrat. Hai penduduk Mesir, pergilah Gilead dan dapatkanlah ubat. Semua ubat kamu ternyata tidak berguna. Tiada satu pun dapat menyembuh kamu. Bangsa-bangsa telah mendengar aib kamu. Semua orang telah mendengar tangisan kamu. Askar yang satu tersandung pada askar yang lain. Kedua-duanya jatuh ke tanah." Kedatangan Raja Nebukadnezar, ayat 13. Ketika Raja Nebukadnezar dari Babilonia datang menyerang Mesir, Tuhan berfirman kepada aku, "Isytiharkanlah berita ini di kota-kota Mesir, iaitu Migdol, Memphis dan
Phanhes. Bersedialah membela diri kamu. Semua milik kamu akan musnah dalam peperangan. Mengapakah Apis, dewa kamu yang kuat itu jatuh? Tuhan telah memukul dewa itu. Askar-askar kamu tersandung dan jatuh. Mereka berkata sesama sendiri, "Cepatlah, marilah kita pulang kepada bangsa kita dan melarikan diri dari pedang pembinasa." Berilah Raja Mesir nama yang baru, tukang bising yang melepaskan peluang. Ayat 18. Aku, Tuhan yang Maha Kuasa. Akulah Raja. Akulah Allah yang hidup. Sebagaimana gunung Tabor lebih tinggi daripada gunung lain, dan gunung Karmel lebih tinggi daripada permukaan laut, demikianlah kekuatan orang yang akan menyerang kamu. Bersiaplah untuk ditawan, hai penduduk Mesir. Memphis akan menjadi padang gurun, runtuhan yang tidak didiami orang. Mesir seperti seekor lembu yang gemuk, tetapi didatangi oleh pika dari utara. Bahkan askar-askar upahannya pun tidak berdaya seperti anak lembu. Mereka tidak dapat bertahan untuk berperang. Mereka semua berpaling dan lari. Hari hukuman bagi mereka telah tiba. Sudah sampai masa mereka dibinasakan. Mesir melarikan diri sambil berdesis seperti ular, sementara tentera musuh semakin dekat. Musuh menyerang dengan kapak, seperti orang menebang pokok, seperti orang memusnahkan hutan tebal. Bilangan mereka tidak terhitung. Askar mereka lebih banyak daripada belalang. Penduduk Mesir dipermalukan. Mereka dikalahkan oleh bangsa dari utara. Aku Tuhan telah berfirman. Ayat 25. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel berfirman, Aku akan menghukum Amon, dewa kota, Tebe, bersama dengan Mesir dan dewa-dewa serta raja-rajanya. Aku akan mengambil Raja Mesir dan semua yang berharap kepadanya, lalu menyerahkan mereka kepada orang yang hendak membunuh mereka, iaitu Raja Nebuchadnezzar dari Babilonia dan tenteranya. Tetapi pada kemudian hari, orang akan tinggal lagi di Mesir seperti pada masa lampau. Aku Tuhan telah berfirman. Tuhan akan menyelamatkan umatnya. Ya. Tuhan sangat belas kasihan dan dia berkata dia akan menyelamatkan umatnya. Ayat 27. Jangan takut, hai umat aku. Jangan gentar, hai umat Israel. Aku akan menyelamatkan kamu dari negeri yang jauh, dari negeri tempat kamu ditawan. Kamu akan pulang dan tinggal di negeri kamu dengan aman. Kamu akan hidup dengan tenteram. Tiada sesiapa pun akan menakutkan kamu. Aku akan datang dan menyelamatkan kamu. Aku akan memusnahkan semua negeri tempat aku mencerai-beraikan kamu. Tetapi aku tidak akan membinasakan kamu. Aku tidak akan melepaskan kamu daripada hukuman. Tetapi apabila aku menghukum kamu, aku akan berlaku adil. Aku Tuhan telah berfirman. Ya, bila kita sudah berdosa, Tuhan masih lagi berbelas kasihan. Tetapi Tuhan juga akan menghukum kita dengan adil. Maukah kita bertaubat? Ya, kita merenungnya. Sekian, terima kasih.
Shalom.